Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk pembelajaran PDPR minggu ini, kita akan masuk kepada bab yang baru iaitu bab 4 operasi set. Jadi hari ini cikgu akan ajar topik yang pertama iaitu 4.1 persilangan set. Okey. Okey, persilangan set. Okey, yang pertama cikgu akan terangkan cara untuk menentukan dan menghuraikan persilangan set dengan menggunakan pelbagai perwakilan. Okey, jika kita lihat di sini, persilangan set wujud apabila terdapat lebih daripada satu set. Mungkin dia ada 2 set ataupun 3 set ataupun boleh lagi lebih lah. Okey. Persilangan set P dan set Q ditulis menggunakan simbol ini. Bentuk persilangan bentuk macam ni. Okey. P bersilang dengan Q ialah set yang mengandungi unsur-unsur sepunya bagi kedua-dua set P dan set Q. Maksudnya di sini, bila set P bersilang dengan set Q, maka unsur yang terdapat dalam tu adalah unsur yang sama. Okey. Okay, kita tengok rangsangan minda. Satu, ini cikgu ambil daripada buku teks. Jadi awak boleh rujuk buku teks. Okey. Di sini dia bagi satu pernyataan. Okey, dia kata tujuan di sini adalah menentukan dan menghuraikan persilangan set menggunakan pelbagai perwakilan. Okey, jadual di sini menunjukkan sekumpulan murid yang suka makan buah-buahan tempatan. Okey, kamu boleh bacalah di sini. Murid ni suka makan apalah. Okey, jadi di sini kita ada dua jenis makanan yang murid-murid ni suka. Yang pertama, durian, kedua rambutan, dan satu lagi jika mereka suka kedua-duanya. Okey. Okey, jadi kita tengok langkah yang pertama, kita nak wakilkan setiap kita punya kegemaran murid-murid ni terhadap buah-buahan menggunakan tata tanda set. Okey. Jadi yang pertama kita wakilkan A sebagai murid yang suka makan durian. Jadi A itu murid yang suka makan durian berdasarkan jadual yang diberi adalah Nabil, Hani, Yangkit, Raj, Meyi, Afiq, Mina, Benjamin dan Jenny. Kamu boleh tengok daripada jadual yang diberilah. Pelajar yang murid yang suka makan durian. Okey, seterusnya diwakilkan sebagai set B iaitu murid yang suka makan rambutan. Jadi kamu tengok berdasarkan jadual tu semua murid yang suka makan rambutan. Okey, daripada jadual tu Navin yang suka makan rambutan, Raj, Afiq, Benjamin, Amiro dan Khairi yang suka makan rambutan. Okey, seterusnya kita tulis tata tanda set A bersilang B. Maksudnya murid yang suka makan durian dan juga murid yang suka makan rambutan. Kedua-duanya sekali dia suka makan. Jadi berdasarkan jadual ni, murid yang suka kedua-dua buah-buahan adalah Raj, Afiq dan Benjamin. Jadi di sini kita ada 3 pelajar yang suka makan durian dan rambutan. Ni kita panggil persilangan. Maksudnya unsur yang sama. Dia suka kedua-duanya tak? Macam jadual ni dia suka makan durian dan rambutan. Maksudnya dua-dua dia suka. Ada 3 orang murid lah. Okey, seterusnya yang kedua kita lengkapkan jadual di bawah dengan nama murid yang suka makan durian sahaja, rambutan sahaja dan kedua-dua buah durian dan rambutan. Maksudnya yang kedua ni kita wakilkan dalam bentuk jadual. Okey, yang pertama kita buat jadual. Okey, kita senaraikan nama murid yang suka makan buah durian. Okey, macam kita buat tadilah. Yang pertama tadi, okey, Nabil yang suka makan durian, Hani, Yangkit, Meyi, Mina dan Jenny. Kedua, kita buat jadual untuk murid yang suka makan rambutan sahaja, iaitu Navin, Amiro dan Khairi. Seterusnya, kita tengok kedua-dua murid yang suka kedua-dua buah durian dan rambutan. Okey, ada 3 pelajar, ada 3 orang murid iaitu Raj, Afiq dan Benjamin.
Okey, seterusnya kita wakilkan dalam bentuk gambar rajah Venn. Okey, bila kita sebut gambar rajah Venn, rajah tersebut mestilah tertutup dan mestilah ada kedua-dua set dia. Yang pertama, set yang murid yang suka makan rambutan dan satu lagi murid yang suka makan durian. Jadi kita wakilkan A, set A, bulatan ni, satu ni. Tak kira dah, tak semestinya kita buat bulatan kita nak buat bentuk segi 4 pun tak apa, segi 3 pun tak apa, asalkan gambar rajah Venn tu tertutup. Okey. Jadi kita wakilkan set A ni sebagai murid yang suka makan buah durian sahaja. Okey, semua kita senaraikan semua. Okey, seterusnya set B kita wakilkan murid yang suka makan buah rambutan sahaja. Manakala di tengah-tengah ni adalah murid yang suka makan kedua-dua buah tersebut. Okey. Jadi kita ada 3 perwakilan. Yang pertama dalam bentuk tata tanda set, yang kedua dalam bentuk jadual dan yang ketiga dalam bentuk gambar rajah Venn. Okay, daripada rangsangan minda sebentar tadi, kita boleh buat kesimpulan bahawa persilangan set A dan set B mempunyai unsur-unsur sepunya, iaitu Raj, Afiq dan Benjamin yang suka makan durian dan rambutan. Sebab dia sama kan, dia suka makan, ketiga-tiga pelajar ni suka makan buah durian dan rambutan. Okey, contoh 1 cikgu ambil daripada buku teks muka surat 98. Jadi kamu semua boleh rujuk buku teks. Okey, soalan pertama ni dia bagi tahu diberi set semesta X ialah integer di mana nilai X tu berada di antara 1 hingga 10. Set P adalah nombor ganjil, set Q ialah nombor perdana dan set R ialah gandaan 3. Okey, soalan dia A, senaraikan semua unsur bagi persilangan set berikut. Okey, untuk soalan A dia ada 4 soalan kecil. Jadi sebelum kita jawab soalan 4 ni, nombor 1 sampai nombor 4 ni, kita kena senaraikan dulu set semesta, unsur-unsur yang berada dalam set semesta. Jadi daripada soalan ni, dia kata set semesta adalah nombor integer yang berada di antara 1 hingga 10. Jadi kita senaraikan dalam bentuk tata tanda set macam ni. Ni cikgu tulis dah ni. Okey, mesti buat dalam bentuk tata tanda set macam ni. Ditutup Okey, bermula dengan nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Ini adalah set semestanya. Maksudnya unsur-unsur daripada set P, set Q dan set R mestilah berada di dalam set semesta ni, unsur dia. Okey, jadi barulah lepas kita buat kita senaraikan unsur set semesta, barulah kita tengok kepada soalan yang ditanya. Okey, soalan A1 dia suruh senaraikan semua unsur set P bersilang dengan set Q. Okey, jadi mula kita senaraikan set P terlebih dahulu. Okey, set P dia kata nombor ganjil. Okey, berdasarkan unsur daripada set semesta ni kita pilihlah nombor ganjil. Okey, jadi nombor ganjil dia adalah 1, 3, 5, 7, 9. Okey, seterusnya kita senaraikan unsur yang berada dalam set Q. Set Q berdasarkan soalan dia kata Q adalah nombor perdana. Unsur dia adalah nombor perdana. Jadi berdasarkan unsur yang berada dalam set semesta, kita carikan nombor perdana. Jadi nombor perdana adalah 2, 3, 5, 7. Okey, seterusnya barulah kita cari P bersilang dengan Q. Unsur P yang bersilang dengan Q. Jadi bila kita cari yang sama. Jadi yang warna kuning ni adalah nombor yang samalah. Jadi jawapan dia 3, 5, 7. Okey, seterusnya nombor 2. Okey, P bersilang dengan R. Jadi P pun kita dah senaraikan. Okey, sekarang kita nak senaraikan R. Okey, unsur R adalah gandaan 3. Jadi berdasarkan unsur yang terdapat dalam set semesta, kita carilah gandaan 3. Jadi gandaan 3 adalah 3, 6, 9.
Okay, seterusnya kita tengok unsur yang bersilang antara P dengan R. Jadi tengok unsur yang sama, nombor yang sama. Ada 3 dan 9 sahaja. Jadi inilah unsur bagi persilangan kedua-dua set ni. P dengan R. Okay? 3, 9. Seterusnya kita tengok Q. Okay, Q tadi kita dah senaraikan nombor perdana. Okay, 2, 3, 5, 7. Unsur R adalah 3, 6, 9. Seterusnya kita cari persilangan antara set Q dengan R. Kita cari nombor yang sama. Jadi nombor yang sama adalah 3 sahaja. Jadi kena buat macam inilah dalam tata tanda set. Okay. Seterusnya yang keempat, P bersilang dengan Q bersilang dengan R. Di sini kita ada 3 persilangan set. Okay. Tiga set yang bersilang. Okay. Jadi kita kena tengok ketiga-tiga unsur yang sama bagi ketiga-tiga set ni. Okay. Ketiga-tiga set ni mesti unsur yang sama. Okay. Jadi kita senaraikan unsur bagi P. Seterusnya unsur bagi Q. Dan seterusnya unsur bagi R. Jadi yang mana sama? Ketiga-tiganya sama. Jadi di sini adalah nombor 3. Jadi jawapan bagi yang last ni adalah 3. Mesti buat dalam tata tanda set. Okey, seterusnya B. Soalan yang sama B. Nyatakan bilangan unsur bagi set yang berikut. Okey, sekarang dia suruh nyatakan bilangan unsur. Bilangan unsur kita wakilkan sebagai N. Okey, simbol dia N. Okey, nombor 1, dia nak bilangan unsur bagi P bersilang dengan Q. Tadi kita dah cari dah. P bersilang dengan Q adalah 3, 5, 7. Jadi bilangan dia adalah 3. 1, 2, 3. Seterusnya nombor 2, bilangan unsur bagi P bersilang dengan R adalah 2. Okey, boleh rujuk soalan A tadi Okey, seterusnya soalan nombor 3, Q bersilang dengan R hanya satu unsur sahaja iaitu 3. Okey. Last kali persilangan bagi ketiga-tiga set kita ada satu sahaja unsur iaitu 3. Jadi satu sajalah. Okey, seterusnya bagaimanakah anda menentukan persilangan antara dua atau lebih set dengan menggunakan gambar rajah Venn. Sekarang kita nak lorekkan. Okey, kita tengok gambar rajah yang pertama. Okey, di sini dia kata P bersilang dengan Q. Okey, bila P bersilang dengan Q, tempat lorekkan dia adalah di tengah-tengah ni. Inilah set P, inilah set Q. Okey, dia sama di sini. Okay, seterusnya, kalau Q tu, set Q berada dalam P. Jadi persilangan dia adalah Q. Okey, di sini, di dalam ni. Okey, seterusnya, jika kita ada 3 set, tetapi dia nak set P dengan set R, persilangan dia adalah berada di tengah-tengah ni. Okey, antara set P dengan set R. Jadi, dekat sini lah yang sama. Okey, seterusnya, ini kalau ketiga-tiga set tu, dia bersilang. Jadi, dia berada di tengah-tengah ni, yang kecil ni. Okey. Sinilah P, sinilah Q, sinilah R. Okey. Ketiga-tiganya. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Muka surat 99 dalam buku teks awak. Okey, dia kata di sini, gambar rajah Venn menunjukkan set J, set K dan set L dengan keadaan set semesta dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Set semesta ni maksudnya yang ni lah semua sekali ni. Nombor-nombor yang terdapat dalam JKL. Set JKL semua ni Okay. Jadi soalan yang A, dia kata senaraikan semua unsur bagi persilangan set berikut. Okay, A, J bersilang dengan K. Jadi mula-mula kita tengok dekat J. J terlebih dahulu. Okey, kita lorekkan semua set J. Okey, cikgu buat dengan tanda warna merah ni, garisan merah. Boleh tengok garisan merah. Okey, ini semua adalah J, set J. Seterusnya kita lorekkan set K. Set K cikgu gunakan warna biru. Okey, tandakan warna biru. Gariskan dengan warna biru. Jadi kita nak cari unsur bagi set J bersilang dengan set K. Jadi kita tengok
garisan yang bertindih, iaitu garisan warna merah dengan garisan warna biru berada di ruangan yang sama sebab dia bersilang. Bila dia bersilang maksudnya dia sama. Okey, dia bertindih tu garisan yang bertindih. Jadi kalau awak tengok garisan yang bertindih adalah di kawasan tengah-tengah ni. Ya, jadi jawapan dia adalah 3 dan 5. Okey, 3 dan 5. Buat dalam tata tanda set. Okey. Seterusnya soalan B. J bersilang dengan L. Okey, mula-mula sekali kita gariskan, kita lorekkan J dengan warna merah. Cikgu buat warna merah. Okey, semua J kita tandakan, kita lorekkan. Seterusnya kita lorekkan set L. Set L cikgu guna warna biru. Lorekkan yang L sahaja. Seterusnya kita tengok sini simbol dia adalah bersilang. Bila dia kata bersilang maksudnya unsur dia sama. Bila unsur dia sama, kalau kita buat dalam bentuk lorekan, lorekan dia akan bertindih. Okey, jadi mana lorekan yang bertindih? Di sini. Iaitu unsur dia adalah 5, 7, 9. Okey. Seterusnya C. Okey, senaraikan unsur bagi K bersilang dengan L. Okey, kita lorekkan K terlebih dahulu. Cikgu guna warna merah. Lorekkan semua. Okey, lorekkan. Seterusnya kita lorekkan set L. Set L cikgu guna warna biru. Okey, cikgu lorekkan. Okey, seterusnya kita tengok simbol di sini tengah-tengah ni. Simbol ni adalah bersilang. Jadi bersilang maksudnya kedua-dua garisan itu bertindih. Maksud dia sama situ. Unsur dia sama di situ. Okey, jadi mana kawasan yang bertindih, garisan yang bertindih? Yang ini tengah-tengah ni. Okey, jadi jawapan dia adalah 5. Unsur dia 5. Seterusnya kita tengok soalan terakhir. Dia kata J bersilang dengan K bersilang dengan L. Jadi di sini kita lorekkan terlebih dahulu J dengan warna merah. Cikgu lorekkan warna merah semua. Lorekkan. Seterusnya cikgu lorekkan K, set K dengan warna biru. Dan last kali kita lorekkan set L. Cikgu lorekkan dengan warna hijau. Jadi di sini dia bersilang ketiga-tiga set. Jadi awak kena tengok tiga garisan dalam ruangan yang sama. Okey. Jadi di sini J bersilang dengan K bersilang dengan L adalah di sini. Ni awak nampak tak warna merah ni? Satu, ni biru juga, ni warna hijau. Jadi ketiga-tiga lorekan berada di tengah-tengah ni. Jadi unsur dia hanya satu iaitu 5. Okey. Okey, seterusnya contoh 3 muka surat 9, 10, 9 juga. Okey, dia kata di sini dia beri set A iaitu nombor dalam dadu. Okey, nombor dalam dadu kita tahu iaitu 1 sehingga 6. Jadi kita boleh senaraikan unsur dia lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buat dalam tata tanda set, okey. Okey, seterusnya set B. Set B adalah nombor genap dalam dadu. Okey, tadi nombor yang ada dalam dadu adalah 1 hingga 6. Jadi nombor genap dia adalah 2, 4, 6. Seterusnya set C. Set C adalah 7, 8, 9. Dia tak termasuk dalam dadu lah. Okey. A, soalan dia kata senaraikan semua unsur bagi persilangan set yang berikut. Okey, nombor 1 ni A bersilang dengan B. Jadi kita tengok A dengan B sahaja. Bila dia kata bersilang, kita tengok unsur yang sama. Jadi unsur yang sama di sini adalah nombor 2, nombor 4 dan nombor 6. Jadi unsur dia adalah 2, 4, 6. Okey. Seterusnya ni B bersilang dengan C. Okey, B bersilang dengan C. Kalau awak tengok di sini tak ada pun unsur yang sama. Jadi dia set kosong lah. Kita buat macam ni sahaja. Okey. Dan seterusnya A bersilang dengan C. Jadi bentuk dia macam ni sebab dia tak terlibat langsung. Okey, tak terlibat langsung. Tak ada langsung nombor ni dalam A. Okey. Okey. Seterusnya kita tengok B. Dia kata lukis gambar Rajah Van yang mewakili
set A, set B, set C dan lorekkan kawasan yang mewakili persilangan set yang berikut. Okey, di sini dia kata semua unsur set B terdapat dalam set A. Okey, A bersilang dengan B. Okey, A bersilang dengan B. Kita tengok A, semua ni kita kena lorekkan dan B. Jadi, yang ni jawapan dia adalah set B. Okey, awak boleh lorekkan lah. Okey, awak tengok mana yang garisan bertindih. Okey, seterusnya B bersilang dengan C. Okey, B bersilang dengan C. Bila nak bersilang, sini B, sini C, memang tak akan bertindih garisan dia. Jadi, dia tidak mempunyai unsur yang sepunya. Okey, jadi seterusnya cikgu nak awak buat latihan dalam buku Nilam, muka surat 62 dan 63 dan latihan dalam buku teks muka surat 100. Praktiskan diri 4.1a nombor 2, 3 dan 4. Okey, kita akan bincang pada next class. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.